Ganjarannya adalah Allah akan angkat darjat bagi mereka yang bersifat dengan sifat tawadhu. InsyaAllah, jom kita amalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pendidikan Islam tingkatan 5, khususnya dalam bidang akhlak, pelajaran yang ke-18 yang berbunyi tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Apa yang kita ingin capai hari ini adalah beberapa standard pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan maksud tawaduk beserta dalil nakli. Yang kedua, menyatakan contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah-hikmah bersifat dengan sifat tawaduk. Jom sama-sama. Kita mulakan dengan maksud tawaduk dan dalil nakli. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan tawaduk? Jom lihat. Maksud tawaduk ialah sikap kerendahan hati kepada Allah SWT dan sesama manusia. Mana dalil nakli berkaitan dengan tawaduk? Jom kita lihat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Maksudnya, tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Jelas kepada kita suruhan ataupun galakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mempunyai sifat tawaduk ataupun merendah diri kita kepada Allah SWT. Kenapa? Ganjarannya adalah Allah akan angkat darjat bagi mereka yang bersifat dengan sifat tawaduk. InsyaAllah, jom kita amalkan sama-sama. Seterusnya, kita lihat pula kepada contoh-contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Nabi kita sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3. Yang pertama, kita lihat yang pertama dahulu, tawaduk dalam pergaulan. Nabi merendah diri dalam pergaulannya. Jom kita lihat buktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutamanya dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukan, malah baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak dengan menunjukkan sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Buktinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan penuh perasaan kasih sayang. Inilah sifat tawaduk Rasulullah yang Rasul tunjuk kepada kita, bahawa walaupun kedudukan Nabi itu sangat mulia, tetapi Nabi merendah dirinya untuk memuliakan siapa? Kanak-kanak yang kita lihat kecil itu, sebagai kerana sifatnya tawaduknya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jom kita lihat contoh sifat tawaduk Rasulullah yang kedua. Tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah menunjukkan sifat tawaduk bukan sekadar pada orang luar, malah di dalam rumah tangga juga Rasulullah mengamalkan sifat tawaduk. Rasulullah menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama keluarga, baginda bersama-sama membantu isterinya melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Hebatnya Nabi kita. Urwah bin Az-Zubair berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, adakah Rasulullah bekerja di dalam rumah baginda? Nih, seorang tanya kepada Aisyah isteri Nabi. Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampak selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Ini membuktikan bahawa Nabi bersifat tawaduk walaupun berada di rumah. Dalam pengurusan rumah tangga sendiri, Nabi menguruskan sendiri bersama-sama isteri dan ahli keluarga. Dan yang ketiga, contoh Nabi bersifat tawaduk adalah tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan makannya. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaan, sebaliknya hanya berdiam. Riwayat Muslim. Inilah bukti bahawa Rasulullah Nabi kita bersifat dengan sifat tawaduk, diberikan kepada kita 3 contoh dari awal tadi sehingga sekarang dalam aspek makan dan minum pun Nabi tekankan sifat tawaduk, itu merendah diri kepada Allah dan juga sesama manusia. Masya Allah, jom kita sama-sama mengamalkan sifat tawaduk dalam diri kita, insya-Allah. Seterusnya kita lihat pula hikmah ataupun kebaikan bersifat dengan sifat tawaduk. Yang pertama, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Ingat ya pelajar, sifat mahmudah adalah sifat yang terpuji. Lawannya adalah sifat mazmumah, iaitu yang keji. Jadi, insan yang bersifat dengan tawaduk sudah pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Kerana apa? Kerana dia sentiasa mengamalkan sifat-sifat yang terpuji. Alhamdulillah. Hikmah yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Sebagaimana kita tahu, tawaduk itu merendah diri. Orang yang tawaduk sudah pasti tidak ada sikap sombong. Maka hikmahnya dia akan dikasihi oleh orang sekelilingnya. Yang ketiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Tak ada angkuh, tak ada ego dan sebagainya. Yang tercela tersebut tak ada, maka harmonilah keluarga kita. Hikmah yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada sifat bersyukur. Sifat bersyukur ini selari dengan sifat tawaduk. Dan yang kelima, kita akan menjadi orang yang sentiasa membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Itulah 5 hikmah tawaduk yang kita perolehi sekiranya kita mengamalkan akhlak yang cantik ini yang dipanggil akhlak mahmudah. Masya Allah. Bagi pengukuhan untuk pelajaran yang ke-18, tawaduk menzahirkan kesucian jiwa, saya minta kepada semua pelajar untuk jawab keempat soalan ini dalam buku latihan masing-masing. Secara kesimpulannya, saya dapat simpulkan bahawa pelajaran yang kita pelajari hari ini menyarankan supaya kita berakhlak dengan akhlak yang indah, itu yang dinamakan tawaduk. Yang kita telah pelajari bahawa orang yang bersifat dengan sifat tawaduk, maka Allah angkat darjatnya. Maka dengan itu, marilah sama-sama kita mengamalkannya. Yang kedua, kita telah pelajari maksud tawaduk, kita telah pelajari apa contoh-contoh sifat tawaduk yang telah diamalkan oleh Rasulullah yang boleh kita contohi. Dan yang terakhir tadi, kita berbincang tentang hikmah sifat tawaduk dalam kehidupan. Maka dengan itu, saya minta pelajar pastikan anda buat latihan ini demi pengukuhan apa yang kita telah pelajari tadi.
Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam video kali ini. Saya tutup pelajaran kita pada hari ini dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Qalam yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat akhlaknya di dalam Al-Quranul Karim. Marilah sama-sama kita mencontohi idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan akhlak kehidupan kita seharian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat latihan Ustaz.